Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan kumpulan saya akan membuat penerangan tentang kaedah pembacaan blueprint. Terlebih dahulu, sebelum kami memulakan penerangan tersebut, ada lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Muhammad Hafizah Hanif bin Abdullah, bernombor matrik DB180134, dan rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Haikal bin Muhammad Fauzi. Nombor matrik saya ialah DB180140. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan kepada rakan saya, Saudara Hafizul, untuk meneruskan dengan pembacaan tajuk bagi A. Terima kasih saudara Haikal. Jadi, seperti yang saudara Haikal katakan, tanpa membuang masa, marilah kita meneruskan penerangan tentang kaedah-kaedah pembacaan blueprint. Langkah 1. Langkah 1 merupakan langkah untuk pembacaan tajuk. Okay. Seperti yang anda dapat lihat di rajah tersebut, rajah tersebut menunjukkan keseluruhan lukisan pelan bagi kantin di sekolah SMK Jementah Segamat Johor. Tujuan lukisan blueprint ini adalah untuk kerja-kerja menaik taraf sistem retikulasi elektrik di sekolah tersebut. Okey, seterusnya adalah pembacaan tajuk bagi B. B menunjukkan gambar rajah skematik keseluruhan bagi SMK Jementah Segamat Johor. Seperti mana yang kita sedia maklum, pembacaan tajuk bagi A menunjukkan bahawa gambar rajah pelan lantai, manakala bagi B adalah gambar rajah skematik keseluruhan. Kedua-dua perkara ini amat penting kita mengetahuinya terlebih dahulu sebelum memulakan pembacaan blueprint, kerana kita perlu membezakan dan menentukan yang mana satu pelan lantai dan yang mana satu gambar rajah skematik. Okey, setakat itu saja untuk langkah pertama. Kita teruskan dengan langkah yang kedua. Selesai dengan langkah pembacaan tajuk, kita meneruskan penerangan blueprint kita dengan langkah kedua, iaitu pembacaan lukisan pelan. Seperti yang anda boleh lihat tadi, kami telah menunjukkan rajah keseluruhan bagi lukisan pelan. Dan sekarang kami akan pergi dengan lebih mendalam lagi pada lukisan pelan tersebut. Pertama, kita perlu mengenal pasti dahulu simbol-simbol elektrik yang digunakan di dalam pelan keseluruhan tersebut. Seperti yang anda lihat di rajah pelan keseluruhan tersebut, kita mempunyai simbol elektrik seperti kipas siling, lampu pendar floor berkembar 36 watt, kipas dinding, soket alur keluar 13 am, kotak agihan dan juga meter kilowatt jam. Setelah mengenal pasti simbol-simbol elektrik yang digunakan, kita perlu tentukan jumlah bagi setiap peralatan yang digunakan. Sebagai contoh, kipas siling 10 unit, lampu pendar floor berkembar 36 watt 16 unit, kipas dinding 1 unit, soket alur keluar 13 am 18 unit, kotak agihan 1 unit dan meter kilowatt jam 1 unit. Terdapat dua jenis litar akhir yang digunakan dalam lukisan pelan rajah keseluruhan tersebut. Litar akhir pertama ialah litar akhir lampu yang dirujuk sebagai L, dan litar akhir kedua ialah litar akhir kuasa yang dirujuk sebagai P. Pada rajah tersebut, terdapat 3 litar akhir lampu, iaitu L1, L2, L3 dan juga 4 litar akhir, iaitu P1, P2, P3 dan P4. Rujuk kembali pada lukisan pelan keseluruhan tersebut, litar akhir lampu L1 mengawal 4 unit lampu pendar floor berkembar 36 watt, 2 kipas siling dan 1 kipas dinding. Litar akhir lampu L2 mengawal 4 unit lampu pendar floor berkembar 36 watt dan 4 kipas siling. Seterusnya, litar akhir lampu L4 mengawal 4 unit lampu pendar floor berkembar dan 4 unit kipas siling. Setelah selesai pembacaan berkaitan dengan litar akhir lampu, mari kita bergerak dan memahami litar akhir kuasa pula. Litar akhir kuasa P1 mengawal 5 unit soket alur keluar 13 ampere. Litar akhir kuasa P2 mengawal 6 unit soket alur keluar 13 ampere. Seterusnya, litar kuasa P3 mengawal 4 unit
soket alur keluar 13 ampere dan akhir sekali litar akhir kuasa P4 mengawal 3 unit soket alur keluar 13 ampere. Penerangan tadi merupakan penerangan tentang pembacaan lukisan pelan. Sekarang, kami akan meneruskan penerangan tentang pembacaan lukisan litar skematik bagi kantin di SMK Jementas Segamat Johor. Pertama, sama dengan langkah di lukisan pelan tadi, iaitu kita perlu mengenal pasti simbol elektrik yang digunakan. Seperti yang anda dapat lihat daripada rajah di litar skematik, simbol-simbol yang digunakan adalah bar terminal bumi, 60M double pole MCCB, pembumian, meter kilowatt jam, 63M double pole RCCB 30 mA, 63M double pole RCCB 100 mA, MCB 6M, MCB 32M, litar akhir kuasa, litar akhir lampu, fuse pemotong dan juga penghubung neutral. Okey, seterusnya berkaitan dengan penggunaan kabel yang telah dinyatakan di dalam gambar rajah skematik ini. Terdapat 4 jenis kabel yang digunakan. Okey, yang pertama sekali, penggunaan kabel pada suis utama iaitu selepas bekalan daripada TNB. Kabel yang digunakan adalah 2 darab 16 SQ mm PVC tambah dengan 1 darab 16 SQ mm PVC CPC in the trunking. Maksudnya di sini, wayar yang digunakan adalah setebal ataupun diameternya berukuran sebanyak 16 mm. Dan bilangan wayarnya adalah 3, iaitu 2 tambah dengan 1, 3. Wayar-wayar ini berada di dalam trunking seperti yang telah dinyatakan in the trunking. Okey, seterusnya adalah kabel bagi pembumian. Kabel yang digunakan adalah 1 darab 16 SQ mm green PVC earth cable. Okey. Itu merupakan ketebalannya seperti mana yang telah dinyatakan pada penggunaan kabel di suis utama. Ia juga menggunakan diameter 16 mm. Seterusnya pada pembumian ini terdapat 16 mm DIA darab dengan 3000 mm copper jacketed steel core earth electrode CW heavy duty per cast concrete earth chamber. Ia merupakan earth chamber yang ditanam dalam bumi. Okey, seterusnya adalah penggunaan kabel bagi litar akhir lampu. Kabelnya ialah 2 darab 1.5 SQ mm PVC tambah 1 darab 1.5 SQ mm PVC CPC in surface JS conduit. Jadi pada litar akhir lampu, ketebalan kabel ataupun diameter kabel ialah 1.5 mm dan bilangan kabelnya ialah sebanyak 3. Okey, seterusnya kabel yang digunakan pada litar akhir kuasa ialah 2 darab 2.5 SQ mm PVC tambah dengan 1 darab 2.5 SQ mm PVC CPC in surface JS conduit. Jadi, untuk litar akhir kuasa, diameter yang digunakan ialah sebanyak 2.5 mm. Ia lebih besar berbanding pada litar akhir lampu. Dan bilangan kabelnya ialah sebanyak 3. Jadi itu saja untuk penggunaan kabel. Jadi saya rangkulkan kembali. Terdapat 4 kabel yang digunakan. Pertama sekali pada suis utama iaitu 16 mm. Seterusnya pada pembumian ia juga 16 mm. Seterusnya untuk litar akhir lampu ialah 1.5 mm dan akhir sekali untuk litar akhir kuasa ialah 2.5 mm. Penerangan pembacaan blueprint diteruskan dengan pembacaan laluan bagi litar akhir dalam skematik. Terdapat 2 litar akhir yang kita dapat dikenal pasti di litar skematik tersebut, iaitu litar akhir lampu dan litar akhir kuasa. Sebelum kita teruskan, kita perlu mengetahui laluan-laluan bagi litar akhir lampu dan litar akhir kuasa. Untuk litar akhir lampu L1, L1, kita perlu mengetahui laluan dia. Kemudian pembacaannya adalah seperti berikut.
Ianya akan bermula daripada bekalan yang dibekalkan oleh TNB, Tenaga Nasional Berhad. Kemudian ia akan pergi terus ke penyambung neutral dan akan ke meter kilowatt jam. Seterusnya ke MCCB 60M double pole. Setelah melalui MCCB 60M double pole, laluan tersebut akan diteruskan ke RCCB 63M double pole 100mA. Setelah pergi ke RCCB tersebut, laluannya akan pergi ke MCB 6M dan akan ke beban L1, iaitu beban 4 unit lampu pendaflow 36W berkembar, 2 unit kipas siling dan 1 unit kipas dinding. Okey, seterusnya adalah pembacaan ataupun pembacaan laluan bagi litar akhir lampu L2. Bagi litar akhir lampu L2, seperti biasa, dia akan bermula dengan bekalan yang disalurkan oleh TNB. Seterusnya akan melalui penyambung neutral dan akan ke meter kilowatt jam. Setelah melalui meter kilowatt jam, ia akan melalui main switch, iaitu MCCB 60A. Setelah melalui MCCB 60A, dia akan pergi ke RCCB 63A dan kecekapannya adalah 100mA bagi litar akhir lampu. Setelah melalui 63A 100mA, dia akan melalui 6A, iaitu MCB 6A, dan akhir sekali MCB 6A akan mengawal ataupun keselamatan bagi 4 lampu pendaflow dan 4 unit kipas siling. Selesai tentang litar akhir lampu, kita meneruskan penerangan kita tentang litar akhir kuasa. Untuk litar akhir kuasa, laluannya hampir sama dengan litar akhir lampu, cuma akan berubah sedikit pada RCCB dan juga pada MCB. Laluannya bermula daripada bekalan elektrik yang dibekalkan oleh Tenaga Nasional Berhad TNB, seterusnya bersambung dengan penyambung neutral, kemudian akan pergi ke meter kilowatt jam dan akan pergi ke MCCB 60M double pole. Seterusnya akan ke RCCB 63M double pole 30mA, dan yang terakhir sekali akan pergi ke MCB 32M dan terus ke beban, iaitu untuk P1 akan mengandungi beban 5 unit 13M soket alur keluar. Okey, seterusnya adalah pembacaan laluan bagi litar akhir kuasa L2. Okey, seperti biasa, untuk pembacaan laluan dia akan bermula dengan bekalan yang disalurkan oleh TNB. Seterusnya akan melalui penyambung neutral ataupun neutral link. Selepas itu akan ke meter kilowatt jam. Setelah melalui meter kilowatt jam, bekalan elektrik akan melalui 60A MCCB, iaitu main switch. Setelah melalui main switch, dia akan melalui 63A 30mA, kerana ini merupakan litar akhir kuasa dan kecekapannya adalah 30mA. Setelah melalui 63A 30mA RCCB, ia akan melalui MCB 32A. Setelah melalui MCB 32A, litar akhir kuasa ini mengawal sebanyak 6 unit soket alur keluar 13A. Litar akhir simpanan diwajibkan dalam membuat pendawaian elektrik. Ia merupakan satu syarat tetap yang telah ditetapkan oleh TNB dan juga Suruhanjaya Tenaga ST. Tujuan litar akhir simpanan adalah sebagai penambahan. Jika ada apa-apa penambahan untuk komponen ataupun peralatan elektrik setelah pendawaian elektrik yang asal sudah siap, jadi bekalannya kita akan ambil daripada litar akhir simpanan. Kami telah sampai ke penghujung bagi penerangan tentang kaedah pembacaan blueprint. Seperti yang dapat anda lihat dan dengar daripada penerangan kami telah menerangkan segala jenis langkah dalam pembacaan blueprint dengan jelas dan mudah. Apa yang kami harapkan ialah ianya dapat membantu anda dalam pembacaan blueprint pada masa akan datang. Sekian daripada saya dan Ahmad Haikal. Assalamualaikum dan terima kasih.